Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya Dr. Yadiri Amir. Jepun sering menjadi daya penarik bukan saja kepada pelancong tetapi juga kepada mereka yang kagum dengan prestasi pendidikan dan juga ekonominya. Harus diingat, Jepun berada nombor 3 di belakang Amerika Syarikat dan China dari segi ekonomi. Dan dari segi pendidikan, Jepun juga amat menyerlah. Dan untuk rekod, terdapat sekitar 18 pemenang anugerah Nobel yang telah dimenangi oleh rakyat Jepun. Malah dari segi pendidikan, sekitar hampir 100% penduduk Jepun, iaitu sekitar 127 juta penduduk Jepun, adalah celik huruf. Ini merupakan satu tanda jelas bahawa Jepun harus dikagumi dan juga diteladani. Jadi, untuk itu bersama-sama saya kali ini ialah Dr. Lidiana Roslan. Terima kasih, Doktor. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya. Jadi, Doktor telah berada di Jepun 10 tahun, satu dekad, satu jangka masa yang panjang. Yes. Dari usia 19 tahun sampai 29 tahun. Ya. Bagaimana sebenarnya Doktor terdampar lah, kalau boleh saya gunakan, berada di Jepun pada usia 19 tahun. Boleh kongsikan dengan penonton kita. Dia start daripada minat dari kecil. Yeah. It's quite innocent, suka tengok kartun and everything. And then I studied Japanese on my own, belajar Jepun sendiri. So by 17 tahun, I can speak a bit of the language lah. After that, I come upon keratan akhbar daripada berita harian about studying in Japan melalui program persediaan ke Jepun, JPA. Selepas itu, I was so excited for it. I wanted to go out. Sebagai anak muda, remaja ya? Yes. So I studied 8 jam sehari to score for SPM. Yeah. And then get berapa pasti prestasi SPM yang bagus sekali? Straight lah. A. 11. Ya, 11 A. Yes. Apa rahsianya? 8 jam sehari. 8 jam sehari lagi? And sentiasa bersukan. Yes. Okay. Saya tidak tinggal sukan. Okay. Saya sentiasa mengamalkan macam aktiviti yang aktif, macam sukan and then hobi. Jadi maksudnya bukan totally sepanjang on. masa No. buku. Yes, it has to be balanced. Buku ataupun harus seimbang. Yes. So I think sebab tu macam minda saya, mental saya boleh tahan lah dengan pembelajaran yang agak schedule pembelajaran yang agak berat. Jadi apa yang berlaku di Universiti Melaya? So dekat Universiti Melaya kami di pressure cook ataupun diajar untuk kami mengulangkan kembali what do you call that tingkatan 4 sampai tingkatan 5 dalam bahasa Jepun. Yes, and then so pagi pukul 8 sampai pukul 1 bahasa Jepun sahaja. Selepas itu belajar subjek-subjek tingkatan 4 dan 5 dalam bahasa Jepun. Ulang kaji. Kalau sebelum ini dalam bahasa Melayu. Yes. Dia macam ulang kaji but dalam bahasa yang baru, dalam tulisan yang baru. So it's memang pressure cooking lah. Kena pressure cook lah. Berapa lama dia mengikuti kursus di situ, program itu? Setahun setengah. Selepas itu kami ada ujian membuka Gakusho Shiken. Saya adalah batch terakhir untuk ujian itu kalau tak silap saya. And then after that, selepas lulus, kami diterbangkan ke Jepun lah for orientasi 2 hari. Berapa orang semua? My batch dalam 87, if I'm not mistaken, yang lulus daripada 120 lebih. Tak silap saya lah. Mungkin boleh salah. Baik. Doktor belajar di salah sebuah universiti terkemuka di Jepun. Okeylah kot. Baik. Ceritakan sedikit tempat doktor belajar dan universiti itu. Okey, saya diterbangkan ke Hokkaido, iaitu pulau paling utara di Jepun. Ya. And then di Hokkaido saya ditempatkan di Kitami. Kitami ini adalah satu bandar pertanian yang di mana lebih kurang macam di Sarawak ni apa ya? Kampung saya Seri Aman. Seri Aman. Yes, dia macam Seri Aman ada salji. Something like that. Dia relax sikit. Yeah. Maybe akin to Sarike a bit. Dia macam very santai. Compare to Tokyo, compare to Osaka or the bigger city. And then di Kitami, laboratory saya, makmal saya dekat tingkat 5. So kalau saya tengok bawah, saya boleh tengok lembu macam di New Zealand lah. Oh gitu. Yes. And then winter
musim salji dia actually dari hujung bulan 10 until hujung April boleh. And then sekarang ni memang salji mungkin tinggi saya kot ada. Ya. Jadi pada usia yang begitu muda remaja, apa kesan, first impression about Japan? First impression about Japan, dekat Tokyo lain, dekat Kitami lain. So first impression is that Tokyo saya tak terkejut because saya memang tahu it's like that. Tokyo ini sebuah bandaraya Yes. 14 juta. Yes. Seorang anak muda dari Kuching hanya sekitar 700,000, mungkin waktu itu 500,000 saja. Yes. Jadi berada di Tokyo. Bagaimana perasaannya? Macam seronok lah. It's like exciting. Yeah. And then tapi waktu tu kami tidak dihantar ke bandar-bandar. Kami terus dihantar ke pusat untuk orientation, is a hotel. Lepas tu terus dihantar ke Hokkaido. So saya tidak sempat nak explore Tokyo sangat waktu saya first sampai. So my first view on Japan is actually Kitami. Dan saya datang di situ bulan 3, salji tinggi pinggang kot. Saya datang dekat rumah sewa saya dan saya terus terjun dalam salji. Teruja ya? Teruja, yes, very teruja. Dari kawasan tropika Yes. ke kawasan borsalji. Terkesima, I think is the better word. Ya. Yeah, so macam itulah. And saya terkejut dan dia relax. Actually, kita ni very relax. Dia macam Kanada sikit. Ya. Nah. Jadi di universiti yang doktor belajar itu cuba ceritakan supaya penonton kita tahu sedikit apa yang doktor buat, kaji dan sebagainya. Saya masuk melalui mechanical engineering, kejuruteraan mechanical, dan dia ada dua pilihan waktu saya, biomechanics or what you call that, science to lane. Science to lane ni macam thermodynamics and yang kita biasalah. Kalau dalam mechanical tu mechanical yang pure mechanical. Saya ambil biomechanics at first. Dia macam ada pilihan, and then bila saya masuk biomechanics. Biomekanik apa ini sebenarnya? Kami lebih kepada mempelajari cara-cara struktur tulang dan mekanisme badan manusia dan bagaimana untuk translate dia kepada humanoid. So kalau anda terkena macam accident, how do you fix your bone, and then how do you gantikan dengan bahan-bahan yang macam bahan besi and things like that. And then dia kaji cara-cara bergerak supaya dia boleh meningkatkan prestasi sukan. Because dekat universiti saya, and especially my lab, dulu dia reka kasut ski boot untuk atlet Jepun Olimpik. So it's not my research, tapi salah seorang daripada profesor saya ada buat benda tu. So they are like that. My university memang buat ataupun design barang sukan untuk atlet. So that is the kind of biomechanics that we do lah. And then kalau ada accident, we will see how can we change bahan-bahan macam barang-barang badan kita, struktur badan kita menggunakan bahan yang sudah ada, so that we can kembalikan fungsi badan walaupun tak 100%, but at least we can make a better living. Baik, menarik sekali Dr. Lediana. Dr. Didi Oh yes. lebih terkenal sebagai Dr. Didi, dan kita akan perkatakan lebih lanjut tentang perkara ini, khususnya tentang pendidikan Jepun dan juga bagaimana untuk menguasai bahasa Jepun selepas rehat. Okey. Kembali selepas ini. Sebagai salah seorang anak muda yang sudah berjaya di segi pendidikan, apa sebenarnya yang begitu mengagumkan, that really impress you, tentang sistem pendidikan di Jepun, baik di universiti maupun di peringkat sekolah rendah dan sebagainya? Secara it's not just only the pendidikan. Yes. They have this spirit, yaru kara ni wa katsu. Itu apa itu? It means that yaru kara ni wa, if you are doing it, kalau anda buat sesuatu, katsu, menang. So kalau buat apa-apa sekalipun, kalau anda buat, do your best. Yeah. So benda ni dia praktikkan dari kecil sampai the end of their life lah. So that is antara salah satu yang yang saya assimilate daripada pendidikan dia secara macam tidak formal. Banyak yang tidak formal. Banyak yang tidak formal yang tersisip masuk.
So pendidikan yang formal is more or less sama. Saya rasa sama macam di Amerika, sama macam they are mostly towards the American style lah. Tapi sama lah macam Malaysia, you have your stages, darjah 6, tingkatan rendah, tingkatan tinggi, and then university. So style dia sama, but dekat Jepun dia quite practical. Praktikal dari siapa ya? Practical dari segi dari kecil. Firstly sampai umur 10 tahun tak ada exam. Oh, Explore. berlainan bagi kita. Setiap peringkat ada Yes, peperiksaan sehingga pelajar itu tertekan. Yes, dia macam main dulu. So by umur 3 tahun, 4 tahun boleh berdiri atas tangan jalan. Psychomotor is very important for them. Psychomotor, selain daripada kognitif, afektif dan Yes, sebagainya ya. cognitive and affective boleh diajar dan boleh diajar dari rumah. They believe in the parents, they believe in the family values. So benda tu tak ada masalah. So psychomotor is a thing yang perlu dilatih. After that, psychomotor umur 10 tahun, they Gerak tangan dan sebagainya, kemahiran kan. kemahiran yang very intrinsic. Bagaimana mereka lakukan itu? Dia latih dari kecil. Memang dari kecil suruh main je. Like I think sangat dekat dengan Montessori, pendidikan Montessori lah. Memang play. After that, chaos is play for them. Lepas itu umur 10 tahun dia slowly masukkan unsur-unsur exam, unsur-unsur melatih diri, unsur-unsur reinforcement of education, unsur-unsur mengingat sesuatu. Waktu tu juga dia dah start tulis kanji. Tulis the character. Karakter Jepun. Yes, dia start slowly, but by the end of darjah 6, they would have dalam 2,000 to 3,000 patah perkataan. By Itu that sudah time. lebih daripada mencukupi untuk mengungkapkan dirinya. Itu cukup untuk hari-hari biasa. Macam normal, nak beli barang. Sosial Social, untuk social 2,500 to 3,000 lah. 1,500 tu untuk tahap rendah, 2,000 lah normal. After that, pendidikan dari luar ataupun apa tu macam bahasa English, bahasa France, bahasa Deutsch. Ya, mereka tekankan bahasa asing juga. Bahasa asing ditekankan tapi untuk menengah rendah. Dia slowly dah sekolah darjah 6 10 ke atas exam. Menengah rendah ditunjukkan dengan dengan budaya luar, and menengah tinggi baru disintesis, baru dia masuk exam budaya, cultural exam, geohistory and things like that. So dia berperingkat, and they are not afraid to do it. Dia tak kisah dia lambat sikit daripada macam negara lain like Malaysia, kita belajar English dari kecil sampai besar. Tak menguasai juga. No comment, but then dia macam tu, dia slowly open up so that budak tak terkejut, so the mental can terima according to the maturity. Sebab maturity kalau ikut dengan budaya lain, peringkat dia lain lah. Apa yang so that's how they start. Di peringkat universiti, bagi Dr. Didi sendiri, apa kelainannya berbanding dengan universiti kita di Malaysia ini? Di universiti kita di Malaysia, kelainan, that's quite difficult. Sebab bagi saya dia lebih kurang dari segi pelajar and but they do have this. Di universiti, ini bukan pendidikan, but style. I can wear whatever I want to university, asalkan sopan. Di Malaysia, di Universiti Malaysia, dia macam lebih formal. You have to dress smart, be smart and things like that. But di situ mereka dibiarkan kebebasan. Dia macam sekolah, what do you call that, swasta, universiti swasta lah. Tapi apabila ada what do you call that, presentation and things like that, tiba-tiba mereka tiba-tiba smart, pakai coat, pakai apa. So mereka sebenarnya dilatih untuk menguasai keadaan macam kalau keadaan macam ni kena ada this kind of culture. If you change the culture, kena ada this kind of culture. But pendidikan sendiri is the same. Benda yang belajar is the same. It's just that they are more practical. They practice it. Kalau saya engineering, memang masuk bengkel lah. Memang all the time masuk bengkel. So memang disuruh pakai baju bengkel all the day. Macam so things like that. And then they are not afraid to experiment. Jadi hasil daripada cara, pendekatan, strategi dan teknik pendidikan macam ini, apa kesannya terhadap pelajar Jepun mengikut penguatan Dr. Didi sendiri? Maturity minda mereka dengan maturity psychomotor, the way they control the thing, like engineering for myself, kan kami banyak kerja yang menggunakan psychomotor. So dia berjalan sekali, bakat tu berjalan sekali, dia tidak tertinggal. Dari segi teori berjalan, dari segi praktikal pun berjalan. So dia TVET dengan dia punya theoretical berjalan sama. Dekat Malaysia ada macam perbezaan yang ketara antara TVET dengan theoretical lah.
but I won't say more about that. But dekat Jepun dia kalau boleh dia jalan sama semua. So bila benda ni berjalan bersama, it's more the usability and the credibility of graduan dia sangat tinggi. Like my university, rate of employment sangat tinggi. Yes. Puncanya? Puncanya sebab mereka praktikal. Boleh macam boleh adaptasi yang sangat tinggi sebab mereka dapat ada teori, ada TVET, dia jalan sekali. So waktu dia masuk kerja, dan bila masuk kerja, pendidikan itu berterusan. Bila masuk kerja, the first 6 months mereka dihantar training untuk dapat sijil what do you call that? Sijil untuk what do you call that? Kompetensi. So after that, dia memang dilatih. So after 6 bulan latihan tu, baru mereka dianggap pekerja yang bertauliah. And then ada 3 tahun percubaan, also dihantar training dan dilatih lah. So dia punya pendidikan tidak stop sampai university. Their training continues 6 months and 1 year later. So with that, dia punya pendidikan tu struktur dia tidak boleh ditengok dalam bentuk macam darjah 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4. Begitu, dia satu perjalanan yang sangat panjang. Yes. Jadi itu suatu yang menarik. Secara ringkas, very brief. Yes. Apa yang mengagumkan Dr. Didi tentang pensyarah ataupun pendidik di Jepun? In 30 second. In 30 second. Dia tak kisah idea kita pelik-pelik, layan je. So we have this class. Keluarkan idea pelik, buat eksperimen, bentangkan. Baik. Jadi ini juga suatu yang menarik. Dan selepas ini kita akan memperkatakan bagaimana Dr. Didi menguasai bahasa Jepun. Jadi kita rehat untuk seketika. Okey. Dr. Didi. Yes. Satu aspek yang menarik ialah Dr. Didi difahamkan begitu menguasai bahasa Jepun. Yang saya ini hanya satu, arigato gozaimasu. Itu pun kalau sebutan saya betul. Ya, domo. Ya, jadi bagaimana sebenarnya? Cuba ceritakan pengalaman Dr. Didi mempelajari bahasa Jepun untuk kita ini ikuti mungkin anak muda kita nak belajar bahasa Jepun, begitu minat nak pergi ke Jepun sekurang-kurang atau melancong dan sebagainya nanti. Okey. So, untuk belajar satu bahasa yang baru, tidak kira bahasa Jepun atau apa-apa pun. Ya. Kena respect the culture. Okay. Because kalau respect the culture, we berminat lah, and then things like that. So saya start quite awal because I really like the language. Because buku yang saya baca and benda yang saya tengok, everything is mostly Japanese related. Yeah. But that aside, bila saya belajar, saya sangat suka tulisan Cina. Yes. Because bagi saya kalau nak belajar satu language, saya suka language yang lain cara penulisannya, macam Arab ada. Ya, berlainan yes, daripada yes. So kalau belajar language tu, it's not just language itu saja, bahasa itu saja, is the tulisan. And bila ada tulisan, ada makna-makna setiap maksud kanji tu berlainan. Bila kanji tu dipasangkan dengan kanji yang lain, makna dia lain. And then benda tu macam menarik lah untuk saya dari benda ni maybe minat saya dari dululah. But then dia kena disiplin. When you are disciplined to study a language, baru dapat. Disiplin dalam perspektif ini adalah jangan belajar benda yang kita suka saja. Belajar benda yang kita tak suka. Maksudnya? Sebab saya ada N1 iaitu JLPT, proficiency test tahap paling tinggi lah. So saya kena belajar bahasa formal, saya kena belajar bahasa pasar, saya kena belajar tulisan-tulisan kanji biasa, tulisan-tulisan kanji tidak biasa, dan saya kena belajar daerah mungkin di tempat belajar itu lain lain. And then bila di Jepun, profesor saya cakap macam ni, awak di Jepun, awak cakap Jepun. He is very traditional like that, tapi sebab itu saya ada peluang belajar untuk pun dalam bahasa Jepun. Belajar totally bahasa Jepun. Degree, first degree, second degree dalam bahasa Jepun total. Cuma dalam PhD saya punya tesis dalam English because it's very difficult. Jadi untuk tesis PhD saya dalam English, but everything else semua is in Japanese. Okey, apa secara spesifik langkah-langkah yang diambil oleh Dr. Didi untuk betul-betul menguasai bahasa itu? Saya suka muzik. So bila saya belajar lirik, saya tengok penulisan.
lyrics dia. And then saya akan tengok dan bandingkan dengan bahasa English, dan dulu dia tak ada transkripsi bahasa Melayu, dia ada bahasa Indonesia. So saya bandingkan 3 bahasa. And then dekat Jepun saya ambil satu lagi bahasa which is Deutsch, German. Saya ambil German. Boleh bahasa Jerman juga? Jerman dah lupa. So saya selalunya akan bandingkan perbezaan cara penulisan and things like that. Sebab saya minat. So lepas itu dia naturally akan ingat dan naturally akan boleh guna. And then memang kita baca buku teks. Tapi selain buku teks, saya pun tengok television, and then saya pun tengok kartun television. ada baca kartun ke apa-apa? Ada baca komik, sebab komik tu adalah lebih kepada bahasa pasar. And bahasa pasar dia pun ada banyak, macam Kansai Band, cakap Osaka, Niigata Band, Ryukyu Band. Dia macam lain-lain lah, macam bahasa Okinawa, things macam kita cakap Sarawak, cakap Semenanjung, macam apa. So benda macam tu saya suka, and then I put it together in one big pot, and then I use it. Kalau guna, memang akan salah, memang akan diketawakan, memang akan macam, bahasa kau pelik lah, don't say it like that. Don't be afraid of doing grammatical mistakes. Don't be afraid to say things wrongly. Jangan takut, jangan malu. Bagaimana suasana sekitar itu membantu, misalnya pelajar Jepun, pelajar tempatan? Dia bantu, dia aturlah. As I say it, kalau saya cakap benda yang salah atau penggunaan cara bahasa saya salah ataupun intonasi saya salah, dia akan betulkan sambil ketawa lah. Cuba ujarkan 1-2 ini dalam beberapa ayat. Topik apa? Apa saja tentang ini, misalnya tentang pengalaman di Jepun sendiri yang silap. 例えばですね、ちょっと難しいんですけども、今言いたいことだと、なんか今やってることは、今言ってることが普通の言葉、あまり綺麗じゃない。Yang saya cakapkan tadi ialah, yang saya sebutkan ini actually bahasa pasar. Dia bahasa yang sangat, dia tidak kasar tapi tidak cantik. Rendah. Dia macam very very pasar. But basahan lah kalau begitu. Basahan, yes. But bahasa rojak. But kalau saya cakap macam ni, yang standard macam mana? Standard dia 正しいかどうかわかりませんですけども、今頑張って正しい日本語を表現したいと思いますが、私のレベルがあまり高くはないです。Apa maksudnya itu dalam bahasa Melayu ya? Saya harap yang saya cakap ni ataupun saya cuba untuk membahasakan bahasa Jepun standard. Tetapi saya tidak rasa yang saya sebut ni betul. Saya sebab level bahasa, penggunaan bahasa saya tidak tinggi. Itu yang saya cakap. Yang nak betul-betul menguasai bahasa Jepun ni agaknya berapa lama kalau orang itu betul-betul disiplin, fokus, berperhatian yang sesungguhnya? Okey, untuk saya lebih pentingkan komunikasi daripada grammatical order. Jadi bahasa saya ni tidaklah tinggi sangat, saya boleh bercakap. Tapi untuk mendapat tahap yang tertinggi, disiplinnya kena ada in terms of kena belajar betul-betul daripada guru. Nak belajar seorang diri sangat susah. Boleh tapi memerlukan bakat yang sangat tinggi. So pergi berguru. Berguru is very important for apa-apa bahasa sekalipun. Bagi saya lah. Cabaran utama apa dia? Cabaran utama sebab saya pergi ke sana walaupun saya dah belajar 2 tahun. Untuk mempelajari bahasa Jepun, menguasai itu apa cabarannya? Intonasi. Perkataan dia sama. Cuba beri contoh. Hashi. Hashi ada 2. Satu jambatan, satu chopstick. Salah intonasi, salah lah maksud. Saya pun dah lupa yang mana sebab saya kena cakap dalam konteks ayat. Tapi dia macam tu. Mikata. Ni satu ayat yang cantik. Mikata o kairu to mikata ni naru. Mikata itu perspektif, pandangan, haluan. Kairu tukar, tapi mikata yang satu lagi ni ialah maksud dia comrade. Persahabatan, sesuatu yang kita miliki. Jadi dalam satu ayat mikata o kairu to mikata ni naru, ayat itu ada penggunaan mikata dan mikata, tapi perbezaannya sangat berbeza. Satu ialah perspektif dan satu ialah menjadi comrade. So dia macam itulah. Apa agaknya manfaat, keuntungan seseorang menguasai bahasa Jepun? Keuntungannya secara ringkas. Secara ringkas, kalau pandai baca kanji, bahasa Cina tidak susah untuk kuasai, and then banyak perkara yang teknologi tinggi, game semua bahasa Jepun. That's all. Begitu hebat Yes. Jadi Dr. Didi, kita berhenti rehat untuk seketika dan
selepas ini kita perkatakan bagaimana untuk Malaysia dan Sarawak melangkah ke hadapan menuju 2030 dengan mengambil iktibar daripada Jepun. Dr. Didi, Jepun dikagumi Yes. kerana kemajuannya dari segi infrastrukturnya, kerana sikap rakyatnya, 127 juta saya sebutkan tadi, Wah. dari segi ekonominya, disiplin rakyatnya, kebersihannya, tandasnya, sampahnya. Okay. Saya pernah pergi ke Kyoto, Osaka dan Tokyo. Yes. Susah bagi saya untuk melihat tong sampah dan sebagainya. Saya malah pernah dihantar oleh seseorang, saya kata boleh tunjukkan kepada saya hotel. Jadi rakyat Jepun itu menghantar saya dari stesen kereta api Yes. ke hotel ke depan pintu yang saya fikir sekitar 1 kilometer. Okay. Itu betul-betul impression yang cukup mengkagumkan saya. Jadi melangkah ke hadapan. Yes. Apa yang dapat kita pelajari sebagai rakyat Malaysia, Yes. rakyat Sarawak, rakyat Malaysia ini daripada Jepun? Satu is that dia punya hormat. Dia menghormatkan, dia ada satu budaya menghormati Ya. orang. So tidak kisah kita lain pandangan, it's agree to disagree, they will still accommodate you. Dia akan akomodasikan semua orang yang datang ke Jepun. Ya. Sebab as long as you have something to put on the table, macam anda bekerja dan anda memberikan satu servis kepada masyarakat, Ya. anda layak dihormati. Ya. So katalah macam makcik cleaner, Ya. they call them hygiene officer. Hygiene officer. So, Jadi label itu, ya, label gelaran-gelaran itu pun dah, tinggi. dah Yes. diberi ini. Yes. Bukan gelaran yang menghina dan sebagainya. Yes, sebab they are doing a service. Ya. And then dia ada dulu ada satu lagu ni, Okey. Toire no Kami-sama. Cuba ini nyanyi ke sikit kalau dapat Saya ingat. tak pandai, lagu tu sangat panjang tapi lagu tu sendiri is tajuk dia pelik. Tajuk dia is Tuhan Toilet. Oh, Tuhan Toilet. So meaning to say that kena hormat. Toilet pun kasih servis Ada, kat kita. ya, ya. Yes. So sebab toilet tu kasih servis kat kita, kita kena hormat. Jadi Itu kena sebabnya bersih. Kena tandas di Jepun ni begitu mesti bersih. Ya, Dia kering. bersih kepada orang yang mencucinya. Ya. Dia bersih kepada orang lain yang nak gunanya. So it's like that. Satu servis itu harus dihormat. So itu adalah satu saya rasa budaya yang sangat penting lah untuk kita belajari dan Jepun sangat bagus dengan budaya Dari itu. segi itu. Dari segi itu, yes. Apa sebenarnya masalah rakyat kita ni kena dari segi kebersihan tandas yang balik kena pelajari secara khusus? Saya rasa bukan kebersihan is masalah. Ya. I think it's more Nilai. like nilai tidak. Kita punya nilai Asia adalah Ya. sama. Ya. Kita mempunyai rumpunan nilai yang sama, It's just that perbezaan kita ni maybe di Malaysia kita lebih melabel orang. So kalau kerja tu toilet Ya. tu satu yang hina. Ya. Padahal toilet tu semua orang perlukan. It's Ya. something like that. So saya rasa perbezaan is that how we see things. Dan kembali kepada yang saya cakapkan tadi, Mika tahu Kairuto, Mika Taninaru. Kita ni lebih tengok benda negatif tu sebagai negatif sampai habis. Dekat Jepun, benda Ya. yang negatif pun dia akan pusingkan dan tengok bagaimana benda negatif tu Dapat boleh dipositifkan. Yes. Ya. Dia macam tu. That's the way they think. That's the way they do research. So selalunya dalam novel Jepun, dia ada satu novel yang saya suka, Moriarty Yu Koku Moriarty, which is Moriarty the Patriot. Moriarty kan villain dalam Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Tapi mereka menukarkan satu perspektif untuk melihatkan Moriarty sebagai satu patriot negara. ya. So for every research yang dia buat, dia akan tengok kalau ada satu failure, ada satu kegagalan, itu bukan kegagalan, itu adalah satu cara yang tidak boleh digunakan tapi akan memanfaatkan dari segi benda lain. Ya. So itu adalah satu perkara yang kita boleh asimilasikan daripada Jepun. Cara kita sama, it's just that kita maybe terlalu obsessed dengan kalau negatif, kalau failure. Kita takut untuk menggunakan failure itu untuk Bangkit dan- ya. yes. Sebab itu Jepun after perang dia kalah tapi lepas tu dia boom Bangun terus. Jadi ada satu istilah samurai bushido. Yes. Jadi boleh doktor perinci sedikit rahsia kejayaan Jepun. Samurai Bushido, samurai ni essentially the person lah, the pahlawan. So Bushido itu adalah cara hidup. Apa-apa yang ada kanji do ni adalah kanji michi, jalan. So itu adalah jalan yang diambil. Ya.
And then Bushi ini adalah semangat pahlawan. Saya kan tadi, saya rasa dekat section yang sebelum ni saya ada cakap Yaru Karaniwa Katsu. So, semangat kepahlawanan ini, kalau anda masuk ke medan perang, anda tak boleh masuk setengah-setengah. Kalau anda masuk, it's either you shine itu falsafahnya. Ya, itu falsafahnya. Either you shine or you die. Ya. So, kalau masuk, we must win. Ungkapkan sedikit dalam bahasa Jepun dari segi falsafah itu. Dia bukan benda yang rasmi lah, but saya pakai bahasa pasar aja. Ya. Yaru kara ni wa katsu, yaru kara ni wa seippai gambaritai, yaru kara ni wa seiko suru. Apa itu? So, ni actually bahasa pasar that kami selalu guna waktu main softball. Saya dulu dalam tim softball. So, yaru kara ni wa katsu, kalau keluar, if you do it, you win. Bawah itu yaru kara ni wa seippai gambaritai. Kalau kita dah keluar, dah buat sehabis baik. And then the last one, yaru kara ni wa seiko suru, kalau dah buat, make sure it's success. Tapi sukses ni, bagi kita selalu tengok sukses ni as success. Like you win something. But sometimes success is finding a meaning in lose. When you lose, kalau kalah, kita boleh tengok kenapa mereka sukses, kenapa kita kalah, and we can bangkit. So that's how they work. Seiko ni, dia tidak semestinya kita menang. Dia macam kalau kita kalah, kita boleh tengok apa yang orang menang tu ada, kita boleh bangkit menjadi lebih bagus. And challenge untuk orang yang menang ialah to maintain. Kelestarian adalah bukan sesuatu yang senang. Untuk pengekalan demi survival itu amat penting. Yes, you either survive, maintain your survival, atau tewas. Or yes, dia tak ada totally tewas. Kalau tewas, kena belajar and improve. Kalau menang, kena maintain. So, dia sama. Satu daripada kekaguman saya apabila menjejakkan kaki di Jepun beberapa kali ialah dari segi disiplin masanya, disiplin pekerjaannya. Saya sampai di lapangan terbang. Kalau kita di sini, kita sendiri mengutip bagasi. Tapi di sana disusun. Dan saya menunggu Shinkansen, kereta api laju itu. Tepat waktunya. Boleh cerita sedikit sebagai aktiva kita untuk menjadi negara maju dari segi disiplin dalam tempoh 1 minit 30 saat. So, kembali kepada konsep hormat. Kalau dalam servis mesti ada hormat. Dan kalau hormat ni salah satu aspek dia adalah masa. Kalau kita salah buat sesuatu dalam waktu masa yang diberikan, dia akan mengacau proses yang lain. So, jika kita jadi masa itu, pengendalian masa itu adalah suatu tanda hormat kita terhadap servis orang lain. Jadi kalau kita tak tepat masa, maknanya kita ada kacau kerja orang lain, maknanya kita akan menyusahkan masyarakat. So, jadi kalau nak maju harus ada disiplin, tepati masa, harus ada sikap atau falsafah yang betul dalam hidup. Dan begitu banyak sekali nak berkata tentang Jepun dan apa iktibar dan nilai-nilai yang dapat dipetik oleh rakyat Malaysia. Jadi Dr. Didi, kita akan undang mungkin sekali lagi Didi ke studio untuk memperkatakan lebih banyak tentang Jepun. Jadi dengan itu sekian saja. Salam hormat, jumpa lagi minggu depan. Hai, 2030 毎月曜日8時半 TBS のアストロ番組チャンネル122で見てみてね。リリアナ・ロシランでした。ありがとうございました。